Jadi alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan bacaan yang kita bacakan, ayat Al-Quran yang kita alunkan, zikir-zikir munajat yang kita sebutkan, mudah-mudahan menjadi asbab untuk Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebaikan kepada sahabat-sahabat kita yang telah kembali kepada Allah dalam kalangan sahabat dan ahli keluarga kita, dan mudah-mudahan jika ada dalam kalangan kita yang diuji dengan kesakitan, Allah angkat segera kesakitan yang menimpa mereka. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dalam jangka waktu yang ada kurang lebih 10 minit pada pagi ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan beberapa perkara. InsyaAllah sedikit peringatan ini memberi kebaikan buat diri saya dan juga diri tuan-tuan jika ada kebaikan daripada penyampaian saya. Baik tuan-tuan, alhamdulillah sehingga ke saat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepada kita untuk kita terus hidup berada di atas muka bumi ini dengan meminjamkan saki-baki usia kepada kita ini tuan-tuan. Maka kita gunakanlah kurniaan Allah kepada kita ini dengan sebaik mungkin untuk kita melakukan kerja-kerja yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah sebahagian kerja buat kita sebagai seorang pensyarah di IAB ini tuan-tuan sebahagian daripada ibadat. Sebahagian daripada ibadat kita, supaya kita tidak menjadi dalam kalangan orang yang rugi bila mana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi alhamdulillah sekarang kita dah berada pada bulan Zulhijjah tuan-tuan. Bulan Zulhijjah yang merupakan bulan terakhir daripada kalender Islam, bulan yang ke-12. Jadi hari ini kita berada pada bulan yang ke-12. Tidak berapa hari lagi kita akan menyambut Aidul Adha. Aidul Adha. Jadi berkenaan dengan bulan Zulhijjah ni, Allah menukilkan di dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ash. Pada surah Al-Fajr ayat yang pertama, ayat yang kedua Allah kata wal fajr walayalin ash, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Lalu para ulama menafsirkan, para ahli mufassiri menafsirkan berdasarkan kepada panduan daripada hadis Nabi yang dikatakan walayalin ash itu ialah malam yang 10 itu 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Maka di situ ada banyak kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada hamba dia selain daripada bulan Ramadan yang penuh sudah semestinya ada ayat khusus, ada dalil khusus. Selain daripada bulan tersebut, antara hari yang baik untuk kita melakukan amal kebaikan ialah hari awal 10 daripada bulan Zulhijjah. Maka ada baki-baki kepada kita bulan Zulhijjah, 10 awal hari akhir ini tuan-tuan, gunakanlah sebaik mungkin, niatkanlah sebaik mungkin, tuturkanlah perkataan sebaik mungkin, lakukanlah amalan sebaik mungkin supaya itu semua terhitung sebagai amalan kebaikan yang kita lakukan pada awal Zulhijjah ini tuan-tuan. Dalam kita buat kerja seharian, kita niat kita buat kerja ni, ya Allah jadikanlah kerja aku ni sebahagian daripada ibadat aku. Kerja aku ni ialah sebagai wasilah untuk aku cari rezeki. Rezeki ini untuk aku menafkahi isteri dan ahli keluarga aku. Ya Allah, jadikanlah kerja aku ini sebagai ibadah kepadamu, ya Allah. Jadi bila kita buat kerja kita tuan-tuan, bila kita niat begitu ikhlas kerana Allah, walaupun kita nampak kerja kita itu untuk dunia, untuk organisasi, tetapi bila kita dahului kerja kita itu kerana Allah, maka dia akan dihitung sebagai ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama dulu dalam kadang satu amalan dia niat sampai 10. Lebih pada 10 sebab nak memberikan kebaikan daripada amalan kerja yang dia buat itu ialah kerana semata-mata kerana Allah supaya boleh dapat pahala ibadat. Dia dapat pahala ibadat bukan ibadat khusus, dia tergolong dalam golongan ibadat umum. Ibadat umum yang sesuatu perkara baik yang kita buat kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Jadi niatkanlah, perbetulkan niat kita buat kerja biar kerana Allah Ta'ala. Dan jangan sekali-kali dalam kita buat kerja tersebut, kita meninggalkan kewajipan, kefarduan yang telah difardukan oleh Allah kepada diri kita. InsyaAllah, jaga syarat-syarat tu, maka setiap perbuatan kita bermula daripada kita bangkit di awal pagi sehinggalah kita tidur balik pada malam pagi dan bangun balik esok, maka seluruhnya itu 24 jam yang kita lalui itu tuan-tuan, ia merupakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kata Nabi tuan-tuan berkenaan dengan kebaikan melakukan ibadat di awal Zulhijjah? Satu hadis daripada Nabi yang dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kata Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalu salih
fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil asharah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika syai'. Jadi kata Nabi SAW yang dilaporkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat besar Nabi, dia kata apa? Nabi bersabda, tiada hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai amalan soleh padanya lebih daripada hari yang 10 ini. Pada ketika itu Nabi berada pada 10 hari di awal Zulhijjah. Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, adakah ia melebihi daripada jihad di jalan Allah? Nabi jawab, ya, meskipun jihad di jalan Allah, melainkan orang yang keluar pergi berjihad, dia keluar dengan dirinya sendiri dan hartanya, dan dia pulang tanpa membawanya sedikit pun. Kata ulama dalam mensyarahkan hadis ni, orang yang pergi berjihad, dia gugur di medan syahid, pahala dia pahala syahid lain. Adapun yang dikatakan kat sini tak sama dengan pahala orang yang pergi berjihad, orang yang pergi berperang, ialah nak menunjukkan besarnya gandaan pahala yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan amal soleh pada awal 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi kita masih ada saki-baki lagi. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin sampai 9 hari bulan, 10 hari bulan Zulhijjah itu hari raya kita. Maka pergunakan untuk kita mencukupkan bekal kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita melihat kematian orang-orang yang terdekat dalam kalangan kita menjadi sebagai suatu peringatan untuk kita mempergandakan amal soleh kita sebaik mungkin supaya kita kembali kembali kepada Allah dalam keadaan kita rasa lapang, Allah redha kepada kita dan kita redha dengan ketentuan yang telah Allah tentukan kepada diri kita. Sebab kematian memang kita tak nak segat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian, pasti akan menemui hari akhir. Hari ini orang panggil kita dengan pelbagai gelaran. Haji, Tuan Haji, Encik, Puan, Doktor, Profesor, Prof Madia, Datuk, pelbagai orang panggil kita hari ini. Tapi ingat, satu masa nanti gelaran yang kekal kepada kita orang akan panggil almarhum, almarhum, almarhumah, Allah yarham, Allah yarhamah. Itulah gelaran yang kekal abadi buat kita yang akan kita bawa sampailah hari akhirat kita dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua gelaran yang bakal kita terima. Kita suka, kita tak suka, kita gembira, kita sedih, gelaran itu pasti akan kita terima. Hari ni orang panggil kita dengan berbagai nama. Ustaz alias, Encik alias, Tuan Haji alias. Orang panggil, satu masa orang panggil almarhum Ustaz alias, almarhum alias. Orang akan panggil begitu je saja nama kita. Sebab kematian itu merupakan suatu benda yang pasti akan berlaku kepada kita, tuan-tuan. Jadi saat hidup inilah, bukan kita tertunggu bila kita akan mati. Yang orang yang cerdik, orang yang bijak, dia ialah orang yang mempersiapkan diri dia untuk menghadapi kematian. Jadi ayuh tuan-tuan, kita siapkan diri kita untuk menghadapi kematian yang pasti akan kunjung tiba kepada kita bila-bila masa saat ketika sama ada COVID, tak ada COVID, ada penyakit ini, ada penyakit ini. Walaupun sehingga orang tak ada penyakit pun, pasti dia akan pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat 3 atau 5 tahun lepas, sepupu saya, umur muda daripada saya, tak ada penyakit. Tak ada penyakit. Cikgu di sekolah di Kelang, sekolah menengah agama di Kelang yang viral. Dia meninggal ketika mana nak bergegas pergi ke surau nak menunaikan sembahyang fardu zuhur. Turun daripada bilik guru nak pergi ke surau, rebah di kaki 5 sebelum sampai ke surau. Umur 20-an lebih. Tak ada penyakit. Last kali selepas postmortem, Doktor India, dia kata apa? Ini kerja Tuhan. Doktor India pun dia kata tak ada penyakit, sama ada jantung ke, kencing manis ke apa, tak ada penyakit. Last kali Doktor surrender, angkat tangan, dia kata apa yang berlaku pada arwah ni, pada almarhum ini ialah kerja Tuhan, dia kata. Maknanya dah tentu saat itu, ketika itu dia habis nyawa, habis waktu hidup dia, maka dia akan menemui kematian. Begitulah juga kita hari ini yang COVID, sakit 3 serangkai, 5 serangkai, 7 rangkai, berangkai-rangkai, itu semua ialah hanya sebab musabab.
Dan bila Allah kata idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhdimuna sa'ah. Apabila datang ajal kamu, dia tak akan cepat walaupun seminit. Dia tidak akan lambat walaupun seminit. Saat itu kalau kata 11:22, 22 second, hamba ini akan dimatikan oleh Allah, pasti malakul maut akan datang untuk mencabut nyawa dia. Jadi kita persiapkanlah diri kita. Kita pesan siap-siap kepada ahli keluarga kita. Perbanyakkan amalan untuk kita menghadapi kematian. Dan nanti kita akan sampai pada 9 hari bulan. 9 hari bulan, Yaumul Arafah. Hari Arafah bagi orang yang menunaikan haji. Maka digalakkan kepada kita untuk berpuasa sunat, tuan-tuan. Hari Isnin, kita berpuasa sunat. Orang puasa sunat, kelebihan dia Nabi sebut dalam hadis, diampunkan dosa yang kehadapan, setahun kehadapan, diampunkan dosa setahun yang kebelakang. Dan 10 hari bulan, kita akan merayakan hari raya Aidul Adha. Maka perbanyakkanlah kita bersedekah, laksanakanlah ibadat korban. Ibadat korban menyembelih binatang ternak, sama ada unta, lembu, kambing atau biri-biri. Letakkan daripada belanja duit kita untuk melakukan ibadat korban. Sebagai satu tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas umur yang Allah kurniakan kepada kita. Dan kita perbanyakkan takbir. Takbir pada hari raya tersebut bermula daripada 9 Zulhijjah itu, hari kita puasa, hari puasa hari Arafah tu, lepas subuh tu, dalam satu pendapat berkenaan dengan takbir hari raya ni ada 10 pendapat ulama. 10 pendapat ulama. Antara pendapat yang boleh diambil untuk kita jadikan amalan bermula daripada selepas subuh. Hari 9 Zulhijjah tersebut kita dah boleh mula untuk bertakbir. Setiap lepas kali semayang kita takbir, takbir raya, kita takbir raya sehinggalah waktu asar hari 13 hari bulan Zulhijjah, hari tasyrik, hari raya dan juga 3 hari tasyrik. Kita perbanyakkan takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah bagi kepada kita itu kita gunakan sebaik mungkin untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa pada hari raya Aidil Adha itu kita ajak anak-anak ahli keluarga yang ada dalam rumah kita itu untuk sama-sama menunaikan sembahyang sunat hari raya. Buat kat rumah. Yang lelaki jadilah imam, anak kita yang lelaki biarlah dia jadi bilal. Kita jadi imam, sediakanlah khutbah-khutbah yang ringkas. Khutbah-khutbah yang ringkas untuk kita bacakan, untuk kita sampaikan kepada ahli keluarga kita. Yang boleh sembahyang, sembahyang sekali. Yang tak boleh sembahyang, siap-siap duduk di bahagian belakang. Duduk bersama. Duduk bersama ketika mana khutbah itu sudah dibacakan untuk mendengar peringatan-peringatan yang disampaikan. Jangan tinggalkan, tuan-tuan. Kita di rumah, buatlah dengan cara di rumah, dengan lingkungan yang kita ada dalam keadaan pandemik pada saat dan ketika ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang ada kebaikan pada awal bulan Zulhijjah ini sehinggalah hari raya Aidul Adha, kita gunakannya sebaik mungkin, tuan-tuan. Pada orang yang berkorban, berdoalah pada hari mana binatang sembelihan itu hendak disembelih, perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya berakhir, saya nak kongsi satu doa yang dibacakan oleh Nabi SAW sebagaimana yang tersebut di dalam hadis. Nabi SAW berdoa ketika melaksanakan ibadah korban. Apa yang doa Nabi baca? Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia kata ketika Nabi falamma wajjahuha, ketika Nabi menghadap kepada binatang korban, lagi nak siap untuk korban, Nabi baca, tuan-tuan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pertama Nabi baca doa tu, itu ialah doa yang kita baca dalam doa iftitah waktu kita sembahyang. Ambil ini wajah satu. Kemudian Nabi sambung lagi doa tu, Allahumma minka walaka ala Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahi akbar. Nabi baca doa, Allahumma minka walaka, ya Allah, daripada engkau binatang ternakan untuk korban ini dan kepada engkau disembahkan korban ini. Dan Nabi sebut ala Muhammadin,
daripada Muhammad wa ummatihi. Daripada ni kita boleh iktibas. Daripada doa ini, iktibas maknanya kita ambil doa hak Nabi baca, kita gunakan untuk diri kita. Sebut an nama kita. An alias bismillahi wallahu akbar. Kalau kita sembelih sendiri, bismillahi Allahu akbar, pegang pisau, terus sembelih. Sekarang ni kita tak boleh nak sembelih sendiri. Tempat penyembelihan yang buat. Jadi ketika mana dibuat sembelihan tu, kita tahu, kita perbanyakkan baca doa ini sehinggalah sampai kepada kita berita, okey, binatang ternak kamu telah disembelih. Perbanyakkan doa ini. Ini antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika melakukan ibadat kurban. Saya ulang sekali lagi, baca doa yang iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu sampai habis, sampai wa anna minal muslimin. Kemudian baca doa Allahumma minka walaka. Allahumma minka walaka an, sebut nama kita. Sebut nama kita. Kemudian bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Itu doa yang kita boleh baca, amalkan ketika mana melaksanakan ibadat korban. Jadi ibadat korban ni tuan-tuan, kalau kita nak bicara tak sempat dengan masa, insya-Allah pada satu masa nanti kita akan bicara khusus tentang ibadat korban dan bagaimana perancangan untuk kita buat untuk melaksanakan ibadat korban pada tahun yang akan datang. Jadi saya kata cukup sekadar itu, masa pun dah melebihi pada jam 9.6. Mungkin tuan-tuan ada tugasan yang lain. Jadi saya kata cukup sekadar itu. Segala yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya minta ampun dan maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.